Jendela Fikir di Bernama Radio. Assalamualaikum, selamat pagi. Jendela Fikir di Bernama Radio bersama dengan saya Raifa juga Amar. Waktu ini nak berbicara berkaitan dengan AI dan hak cipta. Baik, kita bersama-sama dengan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Strategik dan Teknikal MIPO, Puan Yusniza Sharmila Yusof. Assalamualaikum Puan. Hello Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Kita nak berbicara tentang artificial intelligence ataupun kepintaran tiruan, buatan lah, buatan. Okey, sebelum kita mulakan diskusi ataupun diskusi mengenai AI dan hak cipta, Puan, salam Ramadan. Terima kasih untuk okey. Baik. Puan, boleh Puan terangkan mengenai AI dan juga hak cipta? Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan salam Ramadan dan juga terima kasih kepada pihak radio bernama kerana menjemput MIPO untuk sesi penjelasan mengenai isu yang kata menjadi perdebatan lah masa kini, iaitu isu AI dan juga kaitannya dengan perundangan hati intelek ataupun kat sini specifically mengenai karya-karya hak cipta lah. Okey, terlebih dahulu mungkin saya boleh jelaskan sikit lah apa itu yang kita panggil dengan karya perlindungan hak cipta dalam sudut hati intelek. Hak cipta ni sebenarnya adalah satu perlindungan hati intelek yang kita beri kepada karya sastra, seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan juga karya terbitan, termasuk juga software lah. Dan karya-karya ni kita lindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya tersebut dihasilkan. Dan untuk perlindungan karya hak cipta ni kita tengok sekarang ni dah banyak especially kita panggil masyarakat ni ataupun student dan sebagainya menggunakan kata chatbox. Sekarang ni banyak pakai kan ChatGPT dan sebagainya untuk yang buat assignment dan macam-macam lagi lah. Dan ini teknologi AI ni sebenarnya kalau digunakan dengan sebaik-baiknya adalah satu perkara yang baiklah, bagus. Tetapi perlu kita ingatkan bahawa macam mana digunakan teknologi, contohnya kita ambil yang chatbox, satu contoh chatbox ataupun ChatGPT lah. Macam mana diproses AI tu daripada kata programming algoritma jadi semua input diambil ataupun tak kira lah bahan bacaan dan sebagainya, data-data dimasukkan dalam teknologi tersebut, sistem tersebut, database tersebut dan diproses. Jadi based on apa yang kita, ini salah satu contoh lah, apa yang kita public, kita nak tanya ataupun request, dia akan boleh keluarkan dalam satu bentuk assignment dan sebagainya lah. Tak kira misalnya nak tanya apa itu pattern sekarang ni, kalau kita type dekat dalam apps ataupun AI sekarang ni banyak kan apa itu pattern, nanti dia akan keluar satu bentuk statement dan sebagainya yang kata boleh dikatakan perfect. Tetapi yang menjadi isunya sekarang ni input tu daripada pelbagai sumber. Jadi bila mana daripada pelbagai sumber, satu perkara yang kita kena ingatkan bahawa karya-karya macam saya jelaskan daripada awal, misalnya daripada karya sastra, buku ke dan sebagainya itu dia ada pemiliknya. Jadi sebenarnya bila kita nak guna benda itu, input tersebut, dia perlu mendapat kebenaran ataupun dibenarkan oleh owner dia lah. Itu pentingnya kita daftarkan hati intelek supaya sedikit sebanyak pemilik itu dia dapat imbuhan ataupun royalty lah daripada penggunaan tersebut. Cuma yang menjadi isu bila kita menggunakan AI ataupun kecerdasan buatan ni, kepada siapa yang kita nak satu, kalau kita nak minta eksploitasi tu lah, dia punya remuneration lah daripada yang kita pakai tu, minta license ke dan sebagainya. Itu satu. Dan satu lagi, kalau berlaku isu pelanggaran hak cipta, kepada siapa kita nak isu kita punya saman dan sebagainya lah. Sebab dia adalah mesin. Dan perkara ni masih lagi menjadi perdebatan di arena antarabangsa, di peringkat WIPO, World IP Organization, maknanya polisi yang terbaik. Macam mana kita nak
kita nak atasi masalah yang sebegini. Tetapi setakat ini yang di dalam pengetahuan Maipo, semua perundangan dunia masih lagi mengiktiraf pemilik untuk segala harta intelek ni adalah manusia lah. Ownership dia, human creation. Maknanya kita masih lagi tidak mengiktiraf mesin sebagai owner of IP ataupun karya hak cipta. Okey, baik. Puan, bagaimana pula dengan contoh kalau kita prompting sesuatu di AI punya apps? Kan sekarang kita boleh prompt saja dah boleh keluar pelbagai image dengan image AI generated dan sebagainya. Adakah ini juga boleh dikira sebagai hak milik seseorang dan boleh didaftarkan sebagai harta intelek? Kalau macam mana yang saya jelaskan tadi, tak boleh lah sebab kita tak iktiraf. Di sini maknanya adakah yang tuan maksudkan sebab sekarang ni kita perundangan harta intelek tidak mengiktiraf AI itu sebagai owner of IP. Okay. Jadi dalam permohonan tu macam mana kita nak identify dia, siapa pemilik dia kan. Okey. Baik, dan dalam keadaan sekarang kan macam tadilah dari awal Puan sebut ramai pelajar mungkin menggunakan AI ni untuk jawab soalan, checkbox semua tu lah kan. Kita pun tak pandai sangat ni, tiba type siapa Ammar Yusof, keluar macam-macam sama contoh. Okey, bagaimana kita nak pantau AI ini dengan lebih teliti lagi? Adakah Maipo melihat penggunaan AI ini perlu dipantau dengan lebih teliti, lebih dalam, lebih deep lagi, Puan? Untuk yang masa ni kita masih memantau daripada segi perdebatan lah, maknanya isu-isu polisi decision yang akan dibuat di peringkat antarabangsa. Seperti mana yang saya jelaskan lagi, perundangan di dunia maksud saya di sini adalah sama ada di EU, UK ataupun US masih lagi tidak mengiktiraf walaupun dia ada kes-kes law yang dah dapatan kes law contohnya macam satu kes di UK, sekejap ya, saya bacakan kes untuk mesin yang bernama DABUS, DABUS. Maknanya di sini untuk yang itu kes dia antara tailor dan controller. Dalam dapatan daripada kes di UK ni juga, maknanya an inventor must be a natural person, human entity. Maknanya dia tidak iktiraf lah. So based on that, itu adalah antara kes yang terkenal lah daripada segi AI. Dan in terms of penggunaan AI ni sendiri, polisi untuk Kerajaan Malaysia, kalau tidak silap saya lah, mesti sedang draftkan satu polisi lah bagaimana penggunaan AI ni dengan tepat lah supaya tidak disalahguna. Saya jangkakan mungkin dalam tahun ni orang kata SOP ataupun guidance in terms of penggunaan AI ni akan dimaterialize di Malaysia. Untuk daripada segi perundangan harta intelek sendiri, pada pandangan pihak Maipo lah, untuk yang setakat ini dia dah cover lah sebab kita tidak iktiraf AI itu. Dan maknanya maksudnya di sini kita tidak iktiraf AI sebagai pemunya harta intelek. Maknanya manusia lah, human inventor yang kita iktiraf. Untuk dari segi perundangan harta intelek, pada pandangan kami ia tak ada isu lah di sana. Dan in terms of students yang menggunakan, pada pandangan peribadi saya lah, ini adalah isu integriti lah, dia dah pergi kepada isu integriti. Kalau yang ambil satu orang kata macam saya jelaskan tadi lah, AI tu yang checkbox dia pada berbagai input dalam data-data dalam tu, dan dia bukan genuinely yang kita punya lah. Macam kita kalau mungkin pada zaman-zaman saya dulu kita kena study dan buat assignment tu sendiri. Jadi ini sebenarnya isu integriti lah. Dan setakat ni bila dia didebatkan di arena orang kata IP ni, harta intelek ni, menjadi isu kepada siapa kita nak kita nak, sekiranya kita nak orang kata liability tu kepada siapa? Adakah kepada company yang create chatbox itu, ataupun kepada third party yang menyalahguna output hasil daripada apa yang dia bila dia guna chatbox tu lah, maknanya assignment dia semua tu. So ini masih lagi menjadi orang kata perdebatan lah, macam yang saya jelaskan tadi, dia tidak jelas. Tapi sebaik-baiknya lah pada pandangan saya, kita mungkin daripada segini kita guna conventional ways lah, study betul-betul and then buat assignment dengan yang baik lah. Untuk reference boleh, tetapi tidak 100% menggunakan yang kata
perkara tersebutlah, sebab hak milik karya ataupun input yang sebenar tu masih lagi owner of hak cipta lah. Macam misalnya input yang dapat tu daripada pemilik buku, misalnya dia buat orang kata ambil mungkin dia buat novel ke dan sebagainya, ada terambil sedikit sebahagian input daripada author sebenar tu, maknanya author tu boleh ambil tindakan. Dan satu lagi perkara yang kita selalu terlepas pandang bila melibatkan isu harta intelek ni adalah harta intelek ni adalah private rights. Maknanya owner dia tu kena ambil tindakan lah sekiranya dia dapati ada pihak lain yang dah menyalahguna ataupun melanggar penciptaan karya-karya dia tu. Jadi owner dia tu kena ambil tindakan lah untuk sama dan sebagainya melalui lunas undang-undang yang ada. Okey. Baik, jadi sekarang ni kita tahu masih lagi berlaku perdebatan antarabangsa. AI tak boleh jadi pemunya. Dia mesti ada orang yang punya. Walaupun kita tak tahu siapa punya, tapi dia mesti jadi orang yang punya. Baik. Bukan Bill Gates punya, bukan Mark Zuckerberg punya. Macam itulah cerita dia. Okey. Betul. Baik, Puan, untuk Anugerah Harta Intelek Negara 2024, anjuran MYPO nanti ni, apa ceritanya tentang anugerah ini tu, Puan? Untuk Anugerah Harta Intelek Negara pada tahun ni, kita bertemakan Sustainable Development Goals, lebih kepada green technology, dan kita mengalu-alukan kata penglibatan ataupun penyertaan daripada students, organisasi dan juga individu-individu lah, based on tema yang telah kita berikan tadi. Dan di sini pelbagai kategori yang telah kita pertandingkan, termasuk kategori untuk student di peringkat sekolah menengah, student di peringkat vocational, dan juga individu dan organisasi. Yang untuk organisasi kita menilai daripada segi berapa banyak produk harta intelek yang telah didaftarkan di MYPO yang based on green technology. Dan untuk student dan sebagainya, kita tengoklah rekaan ataupun karya-karya baru yang dicipta oleh student-student kita based on tema yang kita dah berikan, yang kita harapkan boleh membantu kerajaan dengan inovasi-inovasi baru yang boleh menyumbang ke arah green tech untuk negara lah. Kita harap dan kita harap ia boleh dikomersialkan pada satu hari nanti. Itu adalah antara elemen yang kita nilai untuk semua reka cipta dan karya-karya yang dipertandingkan untuk anugerah ini. Okey, dia sebenarnya ada berapa kategori, Puan? Kalau kita nak tahu dengan lebih terperinci, sebab Puan sebut juga ada budak sekolah, ada pelajar-pelajar IPT dan sebagainya. Ada 5 kategori yang dipertandingkan untuk tahun ini. Yang pertamanya adalah untuk Anugerah Lestari untuk organisasi. Ini kita buka kepada semua organisasi yang dia ada daftar semua IP, harta intelek dalam semua kategori lah, sama ada patent, trademark, hak cipta, industri design ataupun petunjuk geografi. So kita nilai based on berapa banyak harta intelek yang telah didaftarkan untuk organisasi. Dan yang keduanya adalah daripada segi karya hak cipta, dan yang ketiga adalah untuk students sekolah, kita panggil anugerah permata. Dan yang keempat anugerah millennials untuk vocational students, student technical ataupun universiti. Dan yang kelima adalah anugerah untuk trademarks, Anugerah Lestari, maafkan saya. Okey, baik. Dan kalau kita layari mypo.gov.my, anda boleh tengoklah pertandingan Anugerah Harta Intelek Negara 2024. Ada 5 kategori, antaranya Anugerah Platinum kategori Pembangunan Lestari Harta Intelek, Anugerah Teknologi Hijau kategori Teknologi Hijau, Anugerah Karya Lestari, Anugerah Milenial Pelajar Institut Kemahiran atau Setaraf, dan juga Anugerah Milenial Pelajar Sekolah Menengah. Jadinya ada syarat-syarat khusus juga diberikan untuk setiap kategori. Jadi kalau nak tahu, anda kena muat turun lah, download. Dan juga ada syarat asas peraturan penyertaan Anugerah Harta Intelek Negara 2024. Kalau ada anugerah, Puan, kita tak tahu hadiahnya. Orang suka nak tahu ni, menang bawa balik trofi ke, bawa balik jam tangan ke, apa sebenarnya hadiahnya tu, Puan?
Mungkin saya bagi tahu yang first dululah, yang utamalah. Anugerah utama trofi, pusingan dan juga wang tunai berjumlah RM30,000. Wow. Okey. Yang anugerah utama lah. Itu anugerah utama. Saya kalau tahu anugerah-anugerah lainnya kena tengok lah Okey, bila sebenarnya Puan akan berlangsungnya Anugerah Harta Intelek Negara 2024? Pada 26 April 2024. So sekarang ni boleh hantar penyertaan ke? Sekarang ni dah tutup. Dah sekarang ni dalam proses penilaian. Dah tutup. Yang baru tahu tak sempat. Tahun depan lah cuba. Tahun depan lah cuba. RM30,000 tu kan. Dekat mana tu nanti akan berlangsung ni Puan? Kita akan adakan di Menara Maipo di Menara Maipo di PJ Central. Okey. Jadi ini adalah satu anugerah yang dibuat untuk anda menampilkan kreativiti, kita punya tanda dagang dan pelbagai lagi untuk anda memenangi hadiah dari Maipo. Okey, dan ini juga untuk mengiktiraf sumbangan mereka cipta, pencipta dan juga inovator dalam pembangunan harta intelek serta memacu pertumbuhan ekonomi negara. Penting sebenarnya untuk memupuk kesedaran terhadap kepentingan perlindungan harta intelek dilihat sebagai satu bentuk kekayaan baru dalam menjana ekonomi negara. Baik, itu berkaitan dengan anugerahnya. Selain itu Puan, apa lagi perancangan Maipo untuk tahun ini? Kami akan pergiatkan awareness dan juga kerjasama dengan agensi-agensi kerjasama strategik. Kita akan perluaskan, menyebarluaskan mengenai kepentingan pendaftaran harta intelek, melindungi creation kita dan juga bagaimana untuk exploit IP dengan cara yang terbaik. Dan pada tahun ini juga kita akan memulakan inisiatif mengenai kepentingan IP valuation dan juga IP financing. IP valuation adalah maksudnya di sini sebelum kita nak commercialize sesuatu produk itu, maknanya pentingnya kita ada satu tools lah untuk value berapakah nilai IP yang kita ada. Dan tapi walau macam mana pun sebenarnya paling utama sekali untuk masyarakat Malaysia adalah setiap creation yang kita buat kita perlu lindungi dululah, maknanya daftar harta intelek tu. Dan di Maipo sendiri kita ada Akademi Harta Intelek, dan di bawah Akademi Harta Intelek kita ni tahun ini kita pergiatkan kursus-kursus ataupun program kursus yang bersifat teknikal, yang mana kita akan guide untuk potential registration of IP kita in terms of trademark DIY. Trademark DIY ni macam mana nak daftar trademark kita secara do it yourself. Kalau boleh kita nak semua pemohon ataupun pemilik harta intelek kita, untuk memudah cara kita akan guide dia daripada peringkat awal. Macam mana untuk dapat untuk make sure yang setiap registration kita tu boleh didaftarkan. Boleh didaftarkan ini bermaksudnya boleh kita grant sijil lah. Tidak semua permohonan yang kita terima tu dia boleh daftar. Contohnya di sini adalah sekiranya kita lah buat kita usahawan, kita buat produk, saya bagi contoh yang mudah macam goreng pisang lah contohnya. Jadi kalau kita nak daftar trademark goreng pisang rangup dan sebagainya, itu tak boleh lah di bawah peruntukan undang-undang cap dagangan kita, itu tak dibenarkan. So melalui program trademark DIY, industrial design DIY dan juga copyright DIY yang kita adakan untuk setiap komponen yang berbeza ini, kita akan guide bakal pemohon ataupun pendaftar harta intelek kita ni cara yang betul untuk register IP. Okey, itu dia. Baik, maksudnya kalau Raifah lepas ni nak buat sambal goreng crunch. Contoh dia. Contoh kan? Apa lagi? Sup ayam roti tadi yang untuk bersahur. Tak boleh, kena daftar dulu Pak. Kalau tak nanti saya copyright. Suara saya pun tak boleh, saya dah copyright dah. Wah, ada orang begitu. Sarawak Sarawak salah satunya lah. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Taktikal Maipo, Puan Yusniza Sharmila Yusof. Terima kasih Puan bersama-sama dengan kami untuk topik kita hari ini, AI dan hak cipta. Jumpa lagi nanti Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali kerana menjemput Maipo. Thank you. Okey, itu dia
berkaitan dengan harta intelek. Ingat kan, jangan cuba-cuba sebab takut Betul. cuba-cuba ada orang punya. Teknologi AI makin maju. Ia mampu menghasilkan kandungan asli termasuk logo, reka bentuk, slogan. Nak siap assignment pun boleh pakai AI. Tapi seperti apa kongsi tadi, kalau ada yang daftar, lepas tu kita terkopi, lepas tu tertahu, terkenalah nanti. Tersudahlah. Tersudahlah sampai setakat ini saja. Okey, kita akan kembali semula 10 pagi untuk ringkas waktu ini. Jadi terus dengar Bernama Radio untuk anda.